Diciptakannya alam semesta dengan tak ada sesiapa pun yang dapat mengetahui jumlah bilangannya, dan tidak ada sesiapa yang dapat menghitung banyaknya. Dipilih daripada sekian semua alam ini bumi untuk dihuni oleh insan. Berbandingkan daripada tempat-tempat yang lain yang tidak berpenghuni, dijadikan bumi, diisytiharkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berfirman, yakni kepada malaikat, kami akan ciptakan khalifah. Di mana? Di atas muka bumi. Adam belum dicipta, tapi pemberitahuannya sudah diberitahu. Diciptakannya Adam bukan di syurga, fil ardi. Ini ja'ilun fil ardi. Aku akan jadikan di atas muka bumi. Sebelum dicipta pun sudah diberitahu tempatnya itu di bumi. Akan tetapi di syurga ketika diletakkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar perkara penting. Ianya adalah umpama latihan daripada Allah kepada Nabi Adam secara praktikal bagaimana mengurus dan mentadbir bumi, dan juga berada di atas muka bumi ini sebagai abdun lillah, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tempat persinggahannya adalah melalui syurga. Kita semua yang sedia maklum dengan apa yang berlaku antara Nabi Adam dengan iblis. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, maka iblis enggan untuk melakukannya. Dan lalu mengatakan, aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Macam mana api boleh sujud kepada tanah, boleh hormat kepada tanah? Ini berlakunya kepincangan di dalam ilmu qiyas. Ketika mengkiaskan satu barang dengan barang yang lain, tidaklah logik untuk mengkiaskan barang yang berbeza. Tidaklah boleh seorang mengkiaskan kereta dengan basikal, kereta dengan kereta, basikal dengan basikal, rumah dengan rumah. Barulah neraca timbangan kias itu akan menjadi logik. Tapi tidak logik kalau membandingkan atau menimbang sesuatu yang bukan sama-sama jenis. Mana boleh ditimbang antara api dengan tanah, asal usulnya berbeza. Macam mana dikatakan api lebih baik daripada tanah atau tanah lebih baik daripada api, sementara keduanya adalah berbeza. Bermula daripada cara penggunaan analogi yang terbalik, tidak mengikut neraca yang betul, berlakulah kerosakan yang ada di atas muka bumi ini bermula daripada kata-kata khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada tanah, daripada api engkau ciptakan dia daripada tanah. Bermula daripada itu berlakulah kerosakan di atas muka bumi ini yang dilakukan oleh manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan di atas muka bumi ini, perbuatan manusia di daratan dan juga di lautan. Bukan hanya di daratan, hatta lautan pun juga, yang manusia tidak hidup dalam lautan. Yang hidup dalam lautan itu ikan dan juga makhluk-makhluk yang bukan mukallaf. Yang merosak lautan pun juga manusia yang hidup di daratan. At least paling tidak jagalah hak kejiranan, sama-sama berjiran. Makhluk itu di laut, kita di daratan, sama-sama jaga, dia tak kacau kita. Janganlah kita kacau kepada mereka. Tapi manusia tidak demikian. Manusia merosakkan kepada lautan dengan pelbagai macam yang dilakukan oleh manusia. Minyak, kotor dibuang sana, dibuang lautan, sampah pun juga begitu. Tak cukup lautan di daratan, hutan ditebang sehingga berlaku banjir. Baharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berpunca daripada apa manusia melakukan kerosakan di atas muka bumi ini? Berpunca daripada syaitan. Ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kali kedua kita akan menggunakan analogi yang terbalik. Tadi sudah menimbang api dengan tanah, itu sudah satu kekeliruan. Yang kedua, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud dan tak mau sujud, maka Allah Subhanahu wa taala usir kepada iblis. Disuruh keluar daripada syurga. Maka iblis cabar kepada Allah Subhanahu wa taala, anzirni ila yaumi yub'atsun. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Biarkan saya panjang umur.
Allah minta panjang umur, iblis minta panjang umur. Berapa lama yang diminta oleh iblis minta panjang umur? 100 tahun, 200, gali ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Tak tanggung-tanggung minta panjang umur. Kita pun berpikir untuk apa dia minta panjang umur selama itu. Kira-kira selama umur dunia ini mulai dicipta dengan adanya iblis sampai hari kiamat, entah berapa lama, Allahu a'lam. Duk pikir apa yang akan dilakukan oleh iblis untuk hidup selama itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada iblis, kamu akan diberi panjang umur ila waqtin yaumin ma'lum, sampai kepada waktu yang ditentukan. Tak dipenuhi seperti mana dikehendaki oleh iblis. Tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk panjang umur. Kemudian dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qal fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim wa la udillannahum. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa la umanniyannahum falyubattikunna adana al-an'ami fala yughayyirunna khalqallah. قال فبما أغويتني لآتيناهم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Dalam ayat yang lain mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala udillannahum wala umanniyannahum, aku akan sesatkan mereka dan aku akan menjadikan mereka berkhayal dengan cita-cita yang tinggi. Kemudian mereka akan merosakkan binatang-binatang ternak dan akan merosakkan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang disampaikan oleh iblis kepada Allah, qal fabima aghwaytani, ya Allah, seperti mana engkau sesatkan aku. Siapa kata? Iblis. Mengatakan kepada siapa? Mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tipu muslihat yang dipergunakan oleh seseorang untuk lari daripada kesalahan, sebelum dituduh salah dia tuduh dulu orang lain bersalah. Kata orang, sebelum dikata maling, cakap dulu maling kepada orang lain, supaya pandangan orang tertumpu kepada orang pertama yang dituduh. Dengan label itu, melabelkan sesuatu yang batil, itu bahagian daripada tipu muslihatnya iblis. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana beraninya iblis melawan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya iblis bukan ingin berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa boleh melawan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia Tuhan segala-galanya. Dia berkuasa, dia punya segala-galanya. Dengan kun fayakun semua akan jadi selesai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis ini sebenarnya berperang dengan siapa? Dengan manusia. Implikasi daripada peperangannya iblis kepada hawa nafsunya sendiri itu kena kepada manusia. Peperangan yang ada kepada iblis, peperangan kepada hawa nafsu. Keengganan iblis untuk mengakui kesilapannya, itu yang menjadi punca dia tuduh Allah. Keengganannya untuk mengakui dirinya buat silap dan mohon ampun kepada Allah, itu yang menyebabkan dia itu datang ke muka bumi ini, yang mengatakan dalam sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, sebagaimana engkau sesatkan aku akan duduk di jalanmu yang lurus, jalan anak-anak Adam ini. Aku akan datangi mereka daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, sehingga engkau ya Allah tak akan jumpa daripada hamba-hambamu yang bersyukur. Ini cabaran iblis kepada Allah. Puncanya daripada mana? Daripada diri sendiri. Jika semua makhluk ini di atas muka bumi tidak sembah kepada Allah, Allah adalah Allah. Dan jika semua makhluk beriman kepada Allah, tak berkurang keagungannya Allah. Allah adalah Allah, disembah atau tidak disembah, bukan bukti ketuhanannya Allah itu disembah. Kalau begitu ketuhanan bergantung dengan satu perbuatan.
Oleh sebab yang demikian, disebutkan pada ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dahsyatnya hawa nafsu dan logik kalau tidak ditimbang dengan timbangan sah dan benar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Berapa kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang timbangan, hatta langit dan bumi dan segala-galanya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan qawanin untuk itu diletakkan sesuatu sesuai dengan neraca yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk neraca fikiran, termasuk dalam kita bertafakkur, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala neraca. Oleh sebab yang demikian, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak kali mengajak kepada kita untuk bertafakkur. Dalam surat Ali Imran ayat 10 ayat yang terakhir, ketika turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabannar. Diajak oleh Nabi SAW membaca ayat ini, kata-kata baginda Rasulullah, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, celaka orang yang baca kalau tidak bertafakkur. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Dahulu manusia ini berada dalam agama yang satu, bermula daripada turunkannya Nabi Adam sudah beriman kepada Allah, turun temurun sampai zamannya Nabi Nuh baru muncul kekufuran. Dengan demikian bumi ini dihuni oleh orang-orang yang beriman pada awalnya. Kufur muncul kemudian. Di zaman Nabi Nuh baru muncul kekufuran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kana an-nasu ummatan wahidatan, semua dalam keadaan beriman. Awal lagi dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dan Siti Hawa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turun temurun beriman, muncullah kekufuran, diutuslah nabi-nabi yang lain. Ini bahagian daripada nikmat juga yang diberikan oleh Allah, seperti mana disebutkan sebentar tadi, bukan hanya nikmat secara zahir, tapi nikmat yang batin, nikmat yang ma'nawi. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah memberikan nikmat kepada kamu yang zahir dan nikmat yang batin. Di antara nikmat yang zahir adalah yang fizikal. Nikmat-nikmat yang batin, ma'rifah kepada Allah, khusyuk kepada Allah, tambahnya ilmu pengetahuan, itu bahagian daripada nikmat yang batin. Tambahnya iman, itu bahagian daripada nikmat yang batin. Wahakada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dengan kepelbagaiannya supaya kita sentiasa mencari kedua daripada nikmat tersebut. Di antaranya adalah nikmat diutusnya para anbiya. Anbiya diutus bermula daripada Nabi Adam sampai junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Mereka punya misi, in uridu illal islah fi mastata'tu. Saya hanya ingin memperbaiki. Setiap nabi diutus oleh Allah untuk memperbaiki, tidak ada maksud selain daripada itu. Diteruskan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan berterusannya kenabian dan juga pewaris-pewaris nabi untuk membawa umat manusia kepada Allah. Iblis pun juga berterusan, iblis pun juga buat kerja. Jadi pada hakikatnya peperangan ini adalah peperangan antara hak dengan batil, dan peperangan seseorang atau hawa nafsu dengan tuan punya badan. Seperti mana saya jelaskan sebentar tadi, bagaimana iblis itu melawan kepada Allah yang maha perkasa karena kebodohannya, karena dikalahkan oleh hawa nafsunya, daripada dengki, daripada hasad, daripada sombong. Itulah yang memberanikan kepada iblis untuk melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, pada majlis seperti ini diingatkan tentang hal-hal yang sedemikian supaya kita belajar dengan apa yang berlaku satu ketika dahulu dan bagaimana implikasi daripada apa yang berlaku itu sampai ke hari ini, dan bagaimana janji iblis untuk mengganggu kepada manusia
punconya ada daripada masalah dengan dirinya sendiri. Dan kita kena belajar daripada ini untuk bagaimana memperbetulkan diri sendiri dan tidak tergelincir. Seperti mana iblis yang tergelincir dengan dirinya, dengan kita membersihkan kita punya diri sendiri. Dan juga dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mughasyafatul Qulub mengatakan beberapa bait syair, qal tawaqqa nafsaka an ghawailaha fa inna an-nafsa akhbathu min 70 syaitana. Qal jaga engkau punya hawa nafsu daripada keinginannya, daripada kehendaknya. Sesungguhnya hawa nafsu itu lebih berbahaya daripada 70 syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu muslihannya syaitan itu lemah. Tapi kalau bertepatan dengan hawa nafsu yang menguasai diri manusia, syaitan tak akan suruh langsung kepada kita, tapi hawa nafsunya dicocoknya. Dia cakapkan hawa nafsu berterusan. Akhirnya yang akan mengambil tindakan adalah sebagai pemerintah kepada diri sendiri adalah hawa nafsu itu sendiri. Tahukah apa yang berlaku kepada anak-anak Adam ketika berselisih satu dengan yang lain? Habil dan Qabil. Qabil mengatakan kepada Habil, la aqtulannak, aku bunuh engkau. Habil mengatakan, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bi basatin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullah. Wahai saudaraku, kalau kamu hulurkan tanganmu untuk bunuh aku takkan hulurkan tangan aku untuk bunuh kamu, karena aku takut kepada Allah akan dosa pembunuhan. Kata-kata itu ingin mengingatkan kepada saudaranya, kamu jangan lakukan itu, karena perbuatan itu akan membawa dosa besar kepada kamu dengan kamu membunuh. Oleh sebab itu saya tak mau melakukannya, karena saya takut tergelincir pada dosa. Jadilah kamu macam saya. Lebih kurang macam itu nasihat daripada saudaranya Qabil. Maka sempat Qabil berfikir. Allah menyebutkan dalam Quran, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Fatawwa'at lahu qatla akhihi. Tawwa'a itu memaksa taat. Nafsuhu, hawa nafsunya. Hawa nafsu si Qabil. Hawa nafsu Qabil paksa Qabil untuk bunuh Habil. Faqatalahu, maka Qabil bunuh Habil. Ketika Allah menyebutkan pembunuhan itu, tidak diberitahu Qabil bunuh Habil. Tidak, diberitahu puncanya daripada mana. Puncanya daripada dalam sini. Yang paksa, buat sana, buat sana, buat sana. Dan macam itu juga yang menjadi korban kepada hawa nafsu daripada ramai manusia. Oleh sebab itu dikatakan a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuh yang paling ketat kepada kamu adalah yang ada dalam diri kamu sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam majlis yang penuh dengan barakah ini ingin mendapatkan daripada Allah pembersihan hati dan jiwa. Dan memohon perlindungan dari Allah untuk tidak tergelincir menjadi mangsa kepada hawa nafsu seperti mana iblis yang diperalat oleh hawa nafsunya sendiri sehingga menyesatkan ramai daripada manusia hanya semata-mata untuk mempertahankan egonya. Ketika di-offer oleh Nabi Musa kepada iblis, Nabi Musa jumpa dengan iblis, ditanyakan, kamu nak iblis datang kepada Nabi Musa dan meminta kepada Nabi Musa supaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa seronok. Ini iblis kalau taubatkan insaf semua tak ada problem di atas muka bumi ini. Maka diberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau iblis ingin bertaubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahnya aku kepada dia untuk sujud kepada Nabi Adam masih valid. Dia kena pergi sana sujud kepada Nabi Adam. Iblis mengatakan di masa hidupnya aku tak sujud, tak akan nak sujud selepas dia mati. Hawa nafsu. Tawaqqa nafsaka an ghawailaha inna an-nafsa akhbathu min 70
syaitana. Demikian dalam ajaran ilmu at-tasawuf yang menitik beratkan tentang hati yang menjadi punca kepada segala kebaikan, atau sebaliknya, sehingga di dalam Al-Quranul Karim Allah bersumpah dengan 11 sumpahan hanya untuk memberitahukan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bertuah orang yang dapat membersihkan hati dan jiwa, dan juga akan rugi orang yang mengotori hati dan jiwa.